Pelancong India hilang ketika mendaki di Cameron Highlands. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Khabar gembira dari Sukan Asia Hangzhou 2022. Kontingen negara berjaya menjulang emas kedua hari ini menerusi acara equestrian. Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fathil memenangi emas menerusi acara individu dressage. Kabil bersama kudanya Rosenstoss berjaya meraih mata tertinggi 75.78% mengatasi 14 atlet lain. Kabil menewaskan juara bertahan dari Hong Kong Jacqueline Siu. Perincian lanjut dalam segmen sukan seketika nanti. Seorang pelancong warga India dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Jasar Cameron Highlands 22 September lalu. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands DSP Azri Ramli berkata Nanda Suraj Nadkarni 44 tahun dipercayai keluar dari sebuah hotel di Tanah Rata untuk mendaki gunung tersebut. Menurutnya mangsa mendaftar masuk ke hotel berkenaan pada 19 September dan sepatutnya mendaftar keluar 24 September. Laporan mengenai kehilangan lelaki terbabit dibuat pengurus hotel Isnin lalu. Hasil siasatan awal menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar Tanah Rata mendapati mangsa telah keluar dari hotel seorang diri untuk melakukan aktiviti mendaki di Trail 10 Gunung Jasar. Polis telah menubuhkan Pusat Kawalan Tempat Kejadian PKTK dan Operasi Mencari dan Menyelamat SCR mula digerakkan melibatkan penglibatan pelbagai agensi termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Beliau meminta orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian dan menyalurkan maklumat ke bilik gerakan di talian 0549159999 atau Balai Polis berhampiran. Seorang bayi perempuan cukup sifat ditemui dalam sebuah lori sampah. Bayi baru lahir itu dipercayai dibuang ke tong sampah di kawasan Flap di Falim. Perkara tersebut disedari pekerja lori sampah pada pukul 10.25 pagi ketika melakukan rutin mengutip sampah di kawasan berkenaan. Mayat bayi tersebut dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk tindakan susulan. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Sofian Santong ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat bayi perempuan berkenaan. 5,015 saman dikeluarkan JPJ Kelantan hasil pemeriksaan terhadap 14,163 kenderaan dalam operasi khas sejak 1 September hingga semalam. Manakala 422 motosikal yang sebahagian besarnya digunakan warga asing disita atas pelbagai kesalahan. Timbalan Pengarah JPJ Kelantan Nazile Kadir berkata sitaan dilakukan bagi memberi pengajaran kepada pemilik agar tidak bersekongkol menyewakan kenderaan mereka kepada warga asing untuk mengaut keuntungan. Kalau kita tengok pemeriksaan kenderaan yang kita buat 14,000. Yang kita bukan periksa semua kenderaan tapi yang kita ambil secara rawak ataupun secara ramban dalam 14,000. Mana kita dalam kenderaan asing 115. Keseluruhannya 400 buah. Maknanya boleh tahan jugalah. Masih lagi dalam kawalan dah. Kalau kita tak ambil tindakan, kemungkinan benda ni akan meningkat dan berterusan. 28 individu termasuk 4 lelaki dan wanita warga asing ditahan Op Dadu Khas oleh Polis Johor. Kesemua suspek berusia 19 hingga 61 tahun itu ditahan hasil pemeriksaan terhadap 23 premis. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata turut dirampas 32 telefon bimbit, 7 pencetak mudahalih dan wang tunai berjumlah RM5,757. Sejak operasi dijalankan Jumaat lalu, 90 individu berusia 19 hingga 66 tahun terdiri daripada 79 lelaki dan 15 wanita ditahan. Ia termasuk 12 warga asing. Kesemua suspek dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman mengikut peruntukan Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-A dan 4-B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sementara itu, di Ampang, Selangor, seorang lelaki ditahan disyaki menyerang pemandu lori dengan menggunakan objek tajam.
Ketua Polis Daerah Ampang Jaya berkata kejadian berlaku di Pandan Perdana Ibu Negara pada Selasa lalu. Mangsa yang cedera di pergelangan tangan dan belakang badan dirawat di Hospital Ampang. Serta awal mendapati suspek mempunyai 10 rekod kesalahan jenayah lampau. Saringan air kencing terhadap suspek juga positif dadah. Kebenaran beli beras putih import pada harga borong kepada pengusaha makanan dan penjaja kecil adalah bagi membantu mereka mengawal kos operasi. Menerusi kenyataan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyebut keputusan itu sekaligus bagi memastikan harga nasi dijual tidak dinaikkan. Harga borong ditetapkan pada kadar RM160 bagi setiap 50 kg. Persetujuan itu telah dicapai melalui sesi libat urus antara KPKM dan Persatuan Restoran, Pengusaha Makanan dan Penjaja Kecil pada 15 September. Langkah berkenaan untuk mengimbangi keperluan beras bagi tujuan perniagaan dan kegunaan isi rumah dalam tempoh permintaan yang tinggi kepada bekalan beras tempatan. Berhubung cadangan menaikkan harga beras putih tempatan, KPKM memaklumkan harganya di peringkat runcit masih dikawal pada kadar RM2.60 sekilogram. Dalam perkembangan berkaitan, Bernas beri jaminan bekalan beras putih untuk pasaran tempatan mencukupi. Bagaimanapun, permintaan ke atas beras putih tempatan semakin meningkat berikutan perbezaan harga beras tempatan dan import. Situasi itu didorong peralihan permintaan daripada beras putih import kepada tempatan oleh pengguna, pembekal kontrak dan pengusaha makanan. Bernas menyalurkan sebanyak 630,000 tan bekalan dari Januari hingga Ogos tahun ini, peningkatan sebanyak 38% lebih tinggi berbanding purata jualan bulanan bagi tempoh 5 tahun lalu. Pihaknya sentiasa komited dan menyokong semua program intervensi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi menjamin bekalan beras tempatan. KPDN telah mengarahkan syarikat pengeluar roti Gardenia Bakeries KL Seram Berhad. Gardenia KL memberi penjelasan berhubung kenaikan harga 30 roti keluarannya. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata syarikat tersebut diberi tempoh 6 hari menjelaskan justifikasi kenaikan harga berkenaan. Beliau berkata KPDN tidak dapat menghalang sesebuah syarikat untuk menaikkan harga barangan mereka. Bagaimanapun, penetapan harga sebenarnya masih boleh dikawal mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. KPDN juga akan melakukan pengiraan secara komprehensif selepas menerima penjelasan Gardenia KL. Ia bagi menentukan sama ada kenaikan harga barangan makanan itu rasional atau tidak. Gardenia KL sebelum ini mengesahkan 30 produknya akan mengalami kenaikan harga antara 10 hingga 40% mulai Ahad ini. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Umat Islam di negara ini perlu ambil iktibar kejatuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat dominasi budaya fitnah. Titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, perkataan kurang elok sama ada ketika berbicara maupun menulis di media sosial boleh menggugat kestabilan dan keharmonian negara. Demikian hebat hakikat fitnah dan tipu daya yang bukan sahaja telah menumpahkan darah seorang pemimpin Islam yang agung, malahan telah turut menghancurkan keharmonian dan kestabilan sesebuah negara. Kerana itulah Allah SWT mengingatkan seluruh umat Islam untuk menghindari serta menjauhi orang-orang yang tidak bercakap benar, sebagaimana yang berfirmankan dalam surah Al-Qalam ayat ke-10 hingga ke-11 yang bermaksud, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela-cela, yang ke sana dan yang kemari
hemburkan fitnah. Takbir urus. Baginda menyeru seluruh rakyat agar mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam semua bentuk urusan negara demi memelihara kemaslahatan ummah. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Syed Osman Al-Habsyi dinobat penerima anugerah perdana sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 1445 Hijri. Al-Sultan Abdullah berkenan menyampaikan penganugerahan berkenaan di Pusat Konvensi Antarabangsa Putrajaya. Profesor Datuk Syed Osman dipilih berdasarkan sumbangannya dalam pembangunan dan pemerkasaan disiplin ekonomi dan kewangan Islam. 6 individu lain turut menerima anugerah Maulid Rasul. Antaranya yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, Pengasas IPSI Datuk Kamarudin Abdullah dan yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Said Kamaruzaman Said Kabir. Turut menerima anugerah sama Ketua Operasi Pertis Zamzuri Ghani dan tokoh pendidik Syariah Dahman. Di Selangor, 500 individu menyertai sambutan Maulid Rasul peringkat negeri di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dalam majlis sama, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah turut berkenan melancarkan sistem My Rada'ah. Sistem dibangunkan jais bagi mengenal pasti identiti saudara susuan. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah berkenan berangkat ke sambutan Maulid Rasul di Alustar. Baginda bertitah mengingatkan rakyat bertanggungjawab bersama melihara dan menjaga negeri tercinta. Sementara itu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Menawir bertitah pemimpin dan rakyat perlu terus memperkukuh perpaduan bagi memastikan sikap saling menghormati antara satu sama lain kekal utuh. Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik untuk diteladani pemimpin. 59 bayi Maulid Rasul dilahirkan di Terengganu bermula maghrib semalam hingga 4 petang tadi yang melibatkan 32 bayi lelaki manakala selebihnya bayi perempuan. Daripada jumlah itu, 38 bayi dilahirkan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Cenderahati turut diserah kepada ibu dan bapa bayi. Di Pulau Pinang, Ahli Perniagaan Dr. Muhammad Fauzi Muhammad Hifni dipilih sebagai tokoh Maulid Rasul peringkat negeri. Beliau berpengalaman membangunkan sistem perbankan dengan menggunakan asas perbankan Islam di Turki. Sarawak menyaksikan 11,000 peserta mewakili 248 kontingen berarak sempena sambutan di Padang Merdeka Kuching. Sambutan kali ini juga bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka yang bertemakan Sarawak Makmur Ummah Sejahtera. Malaysia mengutuk pencerobohan oleh pendatang ekstremis Israel di Masjid Al-Aqsa pada 24 dan 25 September lalu. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata, tindakan itu merupakan satu lagi perbuatan disengajakan rejim Israel bertujuan mencabar status quo undang-undang dan politik Baitul Maqdis dan Al-Haram Al-Sharif. Sehubungan itu, Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa terus menekan rejim agar bertanggungjawab atas tindakan pencerobohan berterusan yang memburukkan lagi situasi sedia ada di wilayah pendudukan Palestin itu. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC juga perlu melaksanakan tanggungjawab diamanahkan oleh piagam sekaligus mendesak provokasi dan pencerobohan dihentikan serta-merta. Malaysia terus berpegang teguh dengan pendiriannya bahawa rakyat Palestin berhak menikmati negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan persempadanan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Keharmonian antara penganut agama ataupun harmoni yang diaktifkan semula akan diadakan bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata jawatan kuasa itu berperanan sebagai medium perbincangan antara pemimpin agama bagi menyelesaikan isu berkaitan agama dan kaum. Jawatan kuasa itu dipengerusikan beliau bersama Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agu Dagang. Kita telah memulakan interfaith dialog
saya telah bertemu dalam bulan yang lepas. Saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin agama besar di negara kita ini, dan kita telah saya juga telah bercakap dengan Menteri Perpaduan untuk kita menghidupkan semula Jawatankuasa Harmoni yang akan dianggotai oleh pemimpin-pemimpin agama yang dihormati. So jadi Jawatankuasa Harmoni ini yang akan menjadi jurucakap kita untuk menjelaskan kepada orang-orang bukan Islam tentang Islam itu sendiri. Beliau berkata demikian pada Majlis Sambutan Maulid Rasul Peringkat Kebangsaan 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Perkembangan banjir setakat 11 malam, jumlah penduduk terjejas di 4 daerah di Kedah terus meningkat dengan satu lagi pusat pembinaan sementara PPS dibuka di Kontesta. PPS di Sekolah Kebangsaan SK Seri Gunung itu dibuka bagi menempatkan 76 penduduk terjejas. Setakat ini jumlah keseluruhan penduduk terjejas ialah 1,813 dan 13 PPS telah diaktifkan. Menurut Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Kedah, Major PA Muhammad Suhaimi Mazin, 2 PPS di Kontesta iaitu SK Taman Aman menempatkan 295 penduduk terjejas dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kepala Batas ramai 67 orang. Di Kubang Pasu pula, 3 PPS masih beroperasi iaitu SMK Changlun yang membabitkan 78 orang dan di SK Malau membabitkan 141 orang. Manakala PPS di Dewan PPK Lubuk Batu kekal dengan 59 penduduk terjejas. Muhammad Suhaimi berkata 3 PPS di Pokok Sena iaitu SK Bukit Hijau menempatkan 249 penduduk terjejas, manakala PPS Mahat Tarbiyah Derang pula seramai 148 orang. PPS di SK Permatang Limau pula kekal 15 orang. Di baling 4 PPS beroperasi iaitu PPS SK Iboy menempatkan 103 penduduk terjejas, SMK Jerai 134 serta SK Kampung Kedah 144 orang. PP Surau Anur pula menempatkan 304 penduduk terjejas. Di Perlis, jumlah penduduk terjejas dipindahkan ke PPS SK Kubang Gajah berkurangan kepada 44 orang. Ianya melibatkan 12 lelaki dan 15 wanita dewasa, 15 kanak-kanak serta 2 bayi. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kucik Kumat Esa memaklumkan PPS berkenaan menempatkan penduduk terjejas dari Kampung Kubang Gajah dan Kampung Alur Ara. Gaji dan upah bulanan rakyat Malaysia pada 2022 secara puratanya telah meningkat sebanyak 5.8% kepada RM3,212 berbanding RM3,037 pada 2021. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, langkah kerajaan menaikkan paras gaji minimum kepada RM1,500 telah meningkatkan paras gaji dan upah secara keseluruhannya. Penengah gaji dan upah bulanan juga menyaksikan peningkatan iaitu sebanyak 7.7% kepada RM2,424 berbanding RM2,250 pada 2021. Bagi situasi gaji dan upah mengikut strata pula, kawasan bandar merekodkan peningkatan kepada RM3,351 manakala RM2,393 bagi kawasan luar bandar. Sementara itu, Putrajaya merekodkan purata gaji dan upah bulanan tertinggi iaitu RM4,666. 4 negeri lain, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang serta Labuan juga melebihi paras purata nasional pada RM3,212. Sarawak masih berdepan ancaman rabies dan banyak lagi penyakit zoonosis seperti malaria monyet dan leptospirosis. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tono Openg, jumlah keseluruhan kes rabies dalam kalangan manusia ialah 72 kes dengan 65 kematian sejak 2017. Beliau berharap jumlah kematian tidak meningkat walaupun jumlah kes manusia digigit haiwan membimbangkan. Sejak 2017, lebih 88,000 kes tersebut direkodkan di fasiliti kesihatan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Penyakit Zoonotik dan Penyakit Tropikal yang Terabai Asia Pasifik di Sibu.
Teks ucapannya dibaca oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Ming Ti. Penularan berita palsu apatah lagi membaur fitnah menjadi ancaman kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi menerusi platform media baharu. Malah kandungan dan penulisan yang tidak beretika juga merencatkan peranan wartawan dalam melunaskan tugas hakiki mereka. Bersempena Hari Berita Sedunia, Muhammad Najib Mashhur ada laporannya. Berita yang bermaksud perkara yang boleh ditentusahkan kini semakin tidak dipandang serius segelintir pengguna media sosial. Mementingkan kandungan komersial dan sensasi, ia tidak lagi mengutamakan kredibiliti maklumat dan sumber sahih. Jadi saya lihat ada keperluan untuk Jabatan Penyiaran bernama dan Jabatan Penerangan bekerjasama dengan lebih erat termasuk sebenarnya .my dan mycheck.my untuk segera menangkis tumahan-tumahan ataupun maklumat yang disampaikan yang sebenarnya tidak berasas kerana ia mencemar maruah dan juga menimbulkan persepsi yang tidak baik terhadap institusi-institusi. Pemilihan bahan bacaan yang tepat adalah peranan bijak pengguna sebelum membuat penilaian. Pada masa yang sama, mengelak mereka menjadi penyumbang kepada penyebaran berita tidak benar. Kita kena tengok dulu info tu, especially kita boleh refer dekat page-page yang sah-sah sahih. So baru kita, kalau kita nak share, baru kita share. Jangan simply daripada orang yang kita tak tahu, daripada page-page yang memang tahu dari mana-mana, kita share, so benda tu tak sahih. So better cari yang page yang betul-betul confirm, baru kita share kalau kita nak share. Saya rasa memang orang ada diorang punya hak sendirilah untuk tulis apa yang diorang nak. Tapi I don't think kita boleh sebarkan fake news lah. Tak patutlah bila diorang macam tu, nampak macam tak batang. Saya rasa mungkin kesedaran diri sendiri sebagai orang seorang Muslim dekat Malaysia sepatutnya boleh bertindak dengan naluri, dengan fikiran sendiri, tak perlulah untuk menyebarkan benda-benda palsu. Saya rasa perlukan akta ataupun tindakan daripada pihak berwajib lah. Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sebanyak 3,111 aduan mengenai kandungan yang dianggap sebagai berita palsu direkod bagi tempoh 2020 hingga 31 Mei 2022. Penyebaran berita palsu dalam era digitalisasi tidak hanya berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Mengikut undang-undang, SKMM berhak mengambil tindakan terhadap mereka yang melaporkan berita palsu. Di sini peranan media yang melaporkan pemberitaan dan penerbitan yang berwibawa amat-amatlah diperlukan dalam mendidik orang ramai supaya lebih berwaspada ketika menyebarkan sebarang maklumat. Media juga boleh membantu kerajaan untuk mengubah cara pemikiran masyarakat agar menyemak fakta terlebih dahulu sebelum disebarkan. Muhammad Najib Mashhur, RTM. Perkembangan sukan, kontingen negara menambah satu lagi kilauan pingat emas hari ini menerusi acara equestrian. Turut cemerlang skuad berbasikal trek yang menyumbang satu pingat gangsa. Muhammad Zamri Soharani ada perinciannya. Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fadli mencipta sejarah sebagai equestrian pertama Malaysia memenangi pingat emas di Sukan Asia dalam acara individu dressage. Kabil bersama kudanya Resetol berjaya mencuri hati juri dengan persembahan memukau meraih mata tertinggi 75.780% mengatasi 14 kaki lain.
Beraksi di pusat kesterian Tonglu, Hamil berjaya menewaskan juara bertahan dari Hong Kong, Jacqueline Siu yang meraih perak, sementara gangsa milik atlet dari India. Kejayaan itu sekaligus memperbaiki pencapaian 2018 di Jakarta yang meraih perak dan gangsa pada 2010 di Guangzhou. Sementara itu, kontingen negara turut meraih 1 pingat gangsa menerusi Muhammad Syahridaw Shahrum dalam acara lelaki sprint. Lumba berusia 20 tahun itu menewaskan wakil tuan rumah Zhen Xiao 2-0 pada penentuan. Setakat jam 8 malam tadi, Malaysia berada di kedudukan ke-14 keseluruhan kutipan pingat kontingen, hasil 2 emas, 2 perak dan 5 gangsa. Semakin menghampiri sasaran 27 pingat. Muhammad Zamri Sorani, RTM. Sementara itu, Kabin Ambak mengakui kejayaan cemerlang di Lakar pada tamasya kali ini lebih bermakna dengan sokongan padu daripada ahli keluarga. This time, my whole family is here, with my kids, and this is the first Asian game. They are all here to support me, and it's something that will be quite a memorable event for me. Beliau juga menganggap keputusan tidak menggunakan kuda baru sebaliknya kekal dengan Rosenstoss adalah tepat. Dalam pada itu, Menteri Berdaya Sukan Hannah Yeoh turut berkongsi kegembiraan dengan kejayaan kontingen negara menambah kilauan emas kedua hari ini. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau berbangga dengan kejayaan Kabil Ambak bergelar equestrian terbaik di Asia. Atlet berusia 43 tahun itu membuat penampilan sulung Sukan Asia pada edisi 1998 di Thailand. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Dato' Ahmad Syapawi Ismail berharap atlet negara mampu meraih pingat emas sulung pada Sukan Olimpik Paris 2024. Beliau yang secara rasmi bersara wajib setelah berkhidmat selama 35 tahun bersama Badan Induk Sukan Negara itu hari ini mendoakan skuad negara mampu mencapai kejayaan itu. Perlu saya kesali dan masih lagi belum dapat memenuhi sasaran negara ialah mendapat pingat emas yang pertama di Sukan Olimpik. Walaupun kita telah berjaya dengan mendapatkan 3 pingat emas di Sukan Paralimpik, tapi di Sukan Able kita masih lagi belum dapat kejayaan. Saya doakan Malaysia akan terus berjaya untuk mencapai memecahkan kebuntuan untuk menangi pingat emas di Sukan Olimpik, insya-Allah. Beliau memaklumkan perkara itu selepas selesai majlis penyampaian hadiah kepada pelumba Letewa Langkawi LTDL 2023 peringkat ke-6 di Melaka. Warga MSN dan petugas LTDL sebelum itu meraihkan sambutan hari ulang tahun beliau yang juga merupakan pengurusi jawatan kuasa perlumbaan tahun ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.